Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, nama saya Halimatus Nadiah binti Cik Dola. So, hari ini saya adalah tingkah educator anda semua. Okay, so selamat datang ke tingkah Lightboard Series. So, sebelum kita mula, jangan lupa ikuti sosial media kami. Boleh tekan button like and boleh share dekat bawah lah. So, untuk kita share lagi ilmu yang siapa-siapa yang tak dapat info. So, kita sharing lah. Okay. So, untuk topik hari ni, so cikgu akan mulakan dengan topik chapter 6, okay, at Maths. Okay, so kita dah habis, teacher dah habis cerita dekat kamu dan daripada form 4, daripada chapter 1 sampai chapter 5. Okay, so this time, so teacher akan masuk chapter 6, form 4. Okay, tingkatan 4, syllabus baru. Sebab kamu, siapa yang form 4 sekarang, so kamu second batch lah. Yang first batch yang abang kamu form 5 sekarang. So dia baru belajar ni. So SPM baru nak dia dah gubah balik chapter ni. So sebelum ni yang linear law, this chapter kalau yang nak ambil SPM, so tengah buat latihan. So kalau kamu tengok yang past year SPM punya latihan, so chapter linear law ni dekat form 5. Even though, kenapa teacher? Saya belajar form 4 lah teacher. Saya bukan belajar masa form 5. Sebab apa? Sebab yang last year SPM yang Pro Max tu, dia belajar form 5 punya. Chapter 1. Okay. So bila masa sebut pasal linear law, sebab teacher tak boleh nak bagi garanti masuk SPM. Tapi kalau teacher buat research untuk yang SPM paper last year yang senior-senior kamu belajar tu, memang linear law ni soalan yang wajib masuk. So tapi dia duduk dekat pilihan lah. So daripada 5 pilihan, kamu nak kena jawab 4 pilihan. Tapi sebenarnya teacher recommend untuk take this question sebabnya dia senang nak score. Satu lagi dia graph. Bila graph, kamu boleh aim banyak markah dekat situ. Kadang-kadang ada dekat voting 14 markah. So bila masa 14 markah tu, kamu tahu je buat graph. Graph linear is a straight line. Bila straight line ni memang senang lah untuk kamu nak ni daripada kamu nak buat graph macam-macam kan. So sebelum teacher explain pasal linear law ni, teacher explain dulu non-linear. Sebab bila masa sebut pasal linear, so dia punya opposite dia adalah dia akan pergi kepada non-linear, bukan linear. Bukan linear ni ada berapa type teacher? Ni yang common punya lah. So kalau bukan linear, dia adalah mungkin kuadratik. Okay, so mungkin juga cubic. Okay, mungkin juga reciprocal. Tapi tengoklah berapa pun boleh ubah dia. Okay, so bila masa melibatkan kuadratik, so kita tahu dia adalah ax squared plus bx plus c. Dia punya equation dia. Bila cubic, ax cube. Ni samalah. Tak kisahlah apa-apa dekat belakang dia. So as long as kita fokus kepada A ni. Kuasa 3 kalau cubic, kuasa 2 kalau kuadratik. Bx squared plus, ni general form dia lah. Okay, plus dengan D. Alright, kalau reciprocal, kuasa 4 ke? Tak. Reciprocal adalah A over X. Ataupun dia akan tulis AX negative 1. So, it depend lah. Ada yang non-linear juga. Dia punya term dia macam ni. X squared plus Y squared plus 10. Contoh, kenapa? Sebab dia adalah cubic lah. Tapi dia ada 2 pun boleh ubah. Dia stay lagi non-linear. Okay? Linear pula macam mana teacher? Linear memang tak ada cara lain lah. AX plus B. Maksudnya, X ni to the power of 1. Dengan arti kata lain, bila masa linear, kita akan tahu ni adalah dia punya, kamu nak kena terbitkan dia sampai jumpa Y equals to mx plus c. So nanti teacher akan explain lah macam mana untuk kamu nak terbitkan daripada non-linear, kita nak jadikan dia linear. Maksudnya graf dia, contoh daripada kuadratik. Okay, kuadratik macam mana? From like this. Ni yang A dia more than 0 kan. So daripada kuadratik macam ni, tiba-tiba kita nak kena transform kita nak kena transformkan dia. Okay, transform ke linear. Mungkin bila A dia positif, so dia straight line lah.
Okay, so kita nak transform. Bila dekat linear law ni, point dia memang kadang-kadang ada yang kena, ada yang tak kena, tapi dia akan equivalent. Kena seimbang. Satu atas, satu bawah, tapi kamu kena buat straight line. Jangan kamu, since macam teacher, macam lari je dia punya titik ni. So, kamu tend to do like this lah. Janganlah. Sebab bila masa sebut pasal linear, mesti straight line. Cikgu ni linear lah. Kenapa cikgu tu straight? Susah nak bagi markah. Untuk kamu nak mudah ingat lah linear ni apa. Okay. So, kita akan tengok kat situ. So, teacher akan bagi dia punya apa yang kita harus belajar hari ni. So, first dia dekat sini. Okay. 6.1 ni kamu akan belajar pasal relation dia. Okay. Hubungan linear dengan non-linear. So, maksudnya relation, okay, between linear dengan with non-linear. Apa relation dia linear dengan non-linear ni? So, kita akan tengok yang ni dulu. Okay, so dekat sini dia bagi tahu. Ni definition dia lah. Nanti teacher akan explain, okay. So, a linear relation is a relationship between two variable when plotted in the graph give a straight line. Dia bagi tahu. Daripada sinilah sama je konsep teacher cerita. Daripada non-linear, kita transform kepada linear. Memang dia tak akan dapat yang sama. Tapi, teacher, possibility untuk dapat sama tak? Boleh. Boleh juga dapat yang sama. Dapat yang betul-betul atas line dia lah. Boleh. Tak jadi masalah. Kalau kamu dapat tu, baguslah. Okay. So, kena tengok dia punya sengat dia berapa kat sini. Berapa kat sini. So, daripada equation, contoh equation dia, contoh equation dia dekat sini, contohlah teacher just buat So, x over y equals to 2x plus 10. Contoh dia nak transform kepada, nanti kamu akan dapat y equals to mx plus c. C dekat mana? Ni lah sebenarnya. Ni adalah c. C ni adalah siapa? Y intercept. Pintasan y. Bila masa sebut pasal C ni, so kamu dah tahu y equals to 0. Okay. Lepas tu, sekejap. Saya rasa macam, alright, so teacher bagi contoh dekat kamu. Bila masa contoh dekat sini, daripada dia bagi dekat kamu non-linear, ni ada, kenapa dia non-linear dekat sini, ni adalah y, 1 over y lah. So, dia adalah sebenarnya reciprocal. Tapi dekat sini, dia nak transform pergi kepada linear. Daripada ni, daripada non-linear, kita pergi kepada linear. So, akan jadi y equals to mx plus c. Ni, kita nak jari ni. Nak jadikan c ni macam mana. Okay, so nanti teacher akan tunjuk contoh dia. So, dia bagi tahu lagi dekat sini. Okay. A line of best fit. So, dia nak macam-macam mana pun best fit. Okay, so contoh apa yang teacher cakap dekat sini tadi lah. So, bila masa daripada, macam ni, kamu bayangkan daripada bentuk dia kuadratik macam ni. So, dia nak kita tukar dia jadi straight line. So, of course, dia tak jadi macam straight line kan. So, kalau kamu dapat, contoh kamu dah draw graph tu, tiba-tiba kamu dapat teacher pelik sangat saya dapat. Contoh lari sangat. So, mungkin something wrong somewhere. Tapi, kamu kena garis Garis dia must be the best fit. So, maksudnya tak kena pun tak apa. Janji dia. So, maksudnya dia betul-betul tengah-tengah lah. Ada yang seimbang kat dia. Ni satu kat atas, ni satu kat bawah. Contoh. Ni dengan ni mungkin kena. Ada lagi satu line yang kena. Sini. Ada lagi satu line kat sini. So, maksudnya ni seimbang dengan ni dua ni kena, ni seimbang. Contohnya macam tu lah. Dia nak best fit. Betul-betul best fit. Dia akan dapat markah. Satu markah dekat kamu sini. Contoh kalau kamu label axis ni. Okay. Axis ni wajib ada label. Kena label. Kat sini apa? Contoh log y. Log 10y. Sini apa? Log x. Log 10x. Okay. So, kena label. Wajib label. Jangan tulis macam ni je. Okay. Lepas tu, kamu punya smooth smooth line dekat sini. Kena ni. Ni bukan seni Kamu nak kena. Alamak. Double line je. Sketch je. Memang tak ada markah dekat smooth.
Okay, dia nak betul-betul sekali buat, maksudnya kamu garis, terus garis. Sama je kamu nak buat graf untuk kuadratik ke, graf untuk kubik ke, bila masa kubik kan, graf dia macam ni kan. Satu je garis dia, jangan nak, tak boleh lah sini, tak boleh lah. So maksudnya ada je double line tu, memang pemeriksa tak akan bagilah. Okay, so kena tengok kat situ. Smooth ni kena jaga, kalau boleh guna pensel yang 2B tu, tapi mata dia yang tajam lah. Okay. Lepas tu markah dia satu kamu nak plot lah. Tapi kalau boleh teacher sarankan kamu buat table dulu. So maksudnya kita nak transform kita nak transform daripada table tu. Nanti kita akan buat latihan. So table tu daripada apa? So contoh 1 over Y. So sini 1 over X. So buat dulu table. So tengok dulu sengat dia berapa yang nak kamu label kat sini. So dia ada banyak lagi soalan dia. Kalau kamu dah try buat yang linear law punya ni, linear law punya question, so kita akan experience banyak lah. So maksudnya bila masa kamu nak plot ni, and then dia akan tanya find the value of X. Okay, dia nak yang biasa soalan D ataupun soalan C lah. Dia nak value of X berapa when Y equals to 10. Contoh, kamu ada kat sini log Y kan. So, sini 10 kan. So, student mostly dia akan, Y equal to 10. So, terus ambil ni. So, this one is wrong lah. Kenapa teacher tak boleh ambil? Sebab dia bagi soalan bagi dekat kamu, soalan bagi trik Y equals to 10. Tapi kamu punya graph adalah log Y. So, kamu logkan dulu. Tapi macam coincident lah. Tiba-tiba saya nak Y equals to 10 je. Tapi graf saya semua perpuluhan. 10 tu atas. Lebih graf. Yang tu memang kamu macam, barulah kamu perasan. Tapi kalau tiba-tiba Y 10 ni ada, so terus kamu nak ambil lah. Sepatutnya tak boleh. Sepatutnya kamu kena buat ni dulu. Maksudnya log 10. Contoh berapa kamu dapat? 1 ke? So terus ambil yang dekat 1 ni, baru pergi kat sini. Bila pergi kat sini, so dapat X equals to 3. Contoh. Okay, so masukkan balik dalam ni. Log 10X equals to ni 3. So you want to find the value of X. X equals to, barulah kamu cari X. 10 to the power of 3. Ni jawapan akhir dia. Jangan terus ambil 3. Situlah dia punya soalan akan bagi trik dekat kamu. Okay. So, apa lagi yang dia cerita dekat sini, dekat linear and non-linear relation ni, dia bagi tahu lagi, okay, line of best fit. Okay, dia ada karakteristik dia. Garis lurus itu melalui seberapa banyak titik yang mungkin. So, maksudnya, berapa banyak titik dia. Maksudnya, paling banyak titik tu adalah best fit lah. Ataupun dia duduk equivalent lah. Dia kena betul-betul equivalent. Dia tak akan lari jauh, okay. And then B, titik-titik berterabur secara seimbang di kiri dan kanan. Macam yang teacher ni lah cerita tadi kan. Mesti kiri dengan kanan ni, dia kena betul-betul seimbang. Okay. Lepas tu, number 4. The equation of the line best fit for a graph of Y against X is Y equals to MX plus C. So, dia just nak kamu tahu. Kamu dah tahu dah sebenarnya. Form 1 lagi belajar. Okay. Ni Y axis lah. Sini M ni apa? M ni gradient lah. Okay. C ni apa? Y intercept. Pintasan Y. Pintasan Y dekat mana? Dekat sini lah yang teacher cerita tadi. Teacher macam mana nak cari M? Gradient. M equals to, ni formula dia. Y2 minus dengan Y1. X2 minus dengan X1. Kamu nak guna koordinat pun boleh. Tak jadi masalah. Okay. Koordinat yang dekat sini. X ni berapa? Okay, Y ni berapa? Sini Y. Okay, sini pula koordinat dia berapa? Okay, so lepas tu masukkan dalam this lah. Dapat M. Okay, so kita akan tengok dekat sini. Alright, so move to 6.2. Okay, 6.2 kamu akan belajar. Okay, linear law and non-linear relation. So, yang kat sini teacher dah settle. Okay, so 6.2 kamu akan belajar about linear law, hukum. Kita dah nak belajar pasal hukum dia apa kan? Linear law and non-linear relation.
So kita akan belajar pasal ni. Okay, so dekat sini dia akan bagi tahu dekat kamu, a non-linear equation can be reduced to be linear form. Okay, y equals to mx plus c. Okay, where y and x are the function of x. Okay, lepas tu dia bagi tahu dekat kamu. Okay, so dia bagi example. Okay, for example, given that non-linear equation, dia bagi non-linear equation equals to y equals to x squared plus 1. Okay, so from here, dia nak suruh jadi linear. Nak suruh jadi macam ni, mx plus c. So kamu nampak kat sini, teacher, daripada sini, kita dah tahu, ni non-linear kan? Maksudnya dekat sini, daripada ni adalah kuadratik. Kuadratik is type of non-linear. Okay, kenapa kuadratik, teacher? X to the power of 2. Kuasa 2, kuadratik. Kuasa 3, kubik, reciprocal, kuasa negatif 1. Daripada kuadratik kepada ni, linear. Kuasa 1. Okay, so kita nak reduce dia daripada kuasa 2 kepada kuasa 1. So hilangkan 1 lah. So macam mana kita nak hilangkan 1? So everything divide by x. Semua sekali kena bahagikan dengan x. Yang ni lah, sebab yang ni kita nak ke sini kan. So every each ni divide by x. Okay, so teacher divide by x. Y over x equals to x squared over x plus 1 over x. So dia akan jadi y over x equals to, ni boleh potong, ni habis. Okay, so dia akan jadi x plus 1 over x. Okay, so lepas tu kamu dah boleh identify lah. So this one should be y, ni adalah x, sini adalah c. M-nya mana, teacher? M-nya kat depan ni lah. So ni adalah M. M ni equals to 1. Tapi tak nampak. Okay, so maksudnya M ni macam-macam mana pun dia mestilah sebelah X. Mestilah sebelah X. Kenapa? Sebab M ni dia darab dengan X. Jangan duduk dekat sini. Ni yang sorang-sorang ni C. Tak kisahlah dia in term of apa. Tu adalah C. Okay, so selepas tu dia bagi tahu lagi. Okay, dia bagi example lagi. Reduce each of the following non-linear equation to be linear. Y equals to mx plus c. Lepas tu you need to state. So maksudnya kita kena state macam ni lah. Y ni apa, M apa, X apa, C apa. So teacher bagi contoh lain lagi untuk kita tunjuk. Okay, Y equals to PX. Yang ni log. Kita main dengan log. So ni example pertama. So teacher bagi example kedua. Okay, saya padam je. Alright, so teacher dah tunjuk ni satu contoh. Ni yang biasa punya lah. So ni yang luar biasa sikit. Kenapa luar biasa, teacher? Sebab bila deal dengan log. Kenapa kena deal dengan log? Bila masa kita tahu nak kena deal dengan log, ni adalah contoh dia. Y equals to P X to the power of N minus 1. So bila dia power dekat sini, kamu nak jadikan X to the power of 1. So tak kisahlah janji X ni tak ada power kan. So kamu nak hilangkan dia, mestilah kena logkan both side. So log Y equals to log P X N minus 1. So bila log konsep log yang kita dah belajar masa form 4. So bila ni P dengan X ni dia adalah darab kan. So kita ubah dia jadi tambah. So that means log P plus dengan log X N minus 1. Okay, dah boleh ke, teacher? Not yet lah. So ni bawa ke depan. So that means log Y ni teacher copy balik je. Okay, log P ni the whole thing jangan bawa satu je. Bawa semua sekali ke depan. So that means plus dengan N minus 1 log
X. So log X ni dah sorang-sorang dah. Kamu dah tak boleh nak buat apa dah. Okay. So teacher rearrange balik sebab teacher tahu ni adalah dekat X punya. So log Y equals to N minus 1 log X plus log P. Teacher buat apa step ni? Teacher buat apa? Teacher just tukar tempat je. Daripada sini, teacher pergi ke depan. Ni duduk belakang. Kamu tak nak tukar pun tak apa, tak jadi masalah. So teacher nak tukar, nak lagi nampak. So kalau nak letak, biasa kalau kita tak tulis kan log apa, so sini semua ni adalah 10. Okay, so kamu nak tulis pun boleh, tak ada masalah. Log 10. Okay, kalau tak nak tulis pun tak apa. So biasa kalau tak tulis tu kita assume as log 10 lah. Okay. So dekat sini, ni adalah Y. Ni adalah, sini kita tahu X. So, sini kosong-kosong sorang-sorang dia ni adalah C. Sebelah X mestilah M. So, kamu state lah. Therefore, Y equals to log 10Y. And M, the gradient equals to N minus 1. Okay. X equals to log 10X. Last one, C, Y-intercept equals to log 10 P. Kalau dia suruh reduce lah, maksudnya kamu nak kena derivekan equation tu sampai jumpa dia jadi linear daripada non-linear. Ni adalah contoh yang kedua lah. So, dekat sini teacher nak bagi tahu dekat kamu. So, maksudnya kamu nak tinggalkan X tu sorang-sorang. So, maksudnya kamu nak tinggalkan X tu to the power of 1. Okay, macam yang ni tadi, daripada kuadratik, daripada kuasa 2. So, kita nak reduce dia jadi kuasa 1. So, bahagilah dengan X. Yang lain tak apa. Tak kisah apa nak jadi. So, as long as X ni alone. Sorang-sorang dia. Okay, so barulah kita boleh identify what is Y, M, X and C. Apa dia dekat sini. So, baru kita boleh plotkan graph. Okay, graph dia confirm lah. Nanti, graph kamu akan jadi, kat sini adalah log 10Y. So, sini adalah log 10X. Sebab apa teacher? Ni. So, sini adalah log, paksi X ni, log 10X. Paksi Y ni, log 10Y. So, the M, nanti kamu akan jumpa ni, the gradient. Gradient dekat sini. So, M ni equals to N minus 1. So, nanti dekat dalam soalan yang linear law, dia nak find the value of N. So, dekat sini lah. So, macam mana teacher saya nak cari the value of M ni? The value of N. Okay, M ni kita tahu gradient. Ni, M yang besar ni adalah gradient. Kecerunan. Kecerunan ni kamu boleh cari from here. Ni, berapa koordinat dia? Okay, berapa koordinat dekat X ni berapa? Okay, dekat Y ni berapa? So, kamu tolak lah. Masuklah formula ni. Y2 minus Y1 over dengan X2 minus X1. This one, kamu akan dapat from graph. Okay. So, yang ni, bila kamu dah dapat value, bila kamu tolak ni, so, kamu akan dapat value kan. Contohlah ni, sebab teacher pun tak ada soalan yang ni kan. Nak tunjuk graph pun susah. So, contoh kamu dapat 0.2521. Contohlah. So, bila kamu dah tolak everything dekat sini, so M ni equals to N minus 1. Sebab kita tahu M ni equals to N minus 1. So, you can get the value of N lah. So, N kamu equals to ni nanti plus 1 lah. 1.2521. Contoh. Okay. Bila masa kamu nak cari the value of N, soalan tu minta. Okay. Cumanya teacher nak careful kat sini. Lepas tu, dia pun, bila dia dah tanya the value of N, of course dia nak unknown ni pula. Find the value of P. P kita tahu. P ni duduk dekat mana? Duduk dekat C. C ni apa? C ni adalah Y-intercept. Pintasan Y. Pintasan Y dekat mana teacher? Sini lah. So, mestilah dia macam ni. Dia macam depend lah. So, kalau kamu tengok dekat sini, pintasan Y dia akan cut kepada Y axis ni. So, contoh dekat sini teacher bagi 0.4. Contohlah. Okay. So, teacher just main sebut je. So, kamu dapat kat situ 0.4 kan. So, ni adalah C. Pintasan Y. Okay. C kamu equals to 0.4. So, that means kamu nak cari value of P kan. So, log 10P equals to 0.4.
Sebab apa? Sebab C equals to 0.4. So you want to find the value of P. So P equals to hukum log hukum log ni kena ingat. You want to find the value of P. So maksudnya 10 to the power of 0.4. Tekan calculator, keluarlah jawapan P. Teacher saya lupa lah yang ni, yang log ni. So teacher ingatkan balik hukum log log AB equals to C. You want to find the value of B. Ni, P ni kan. Konsep dia, B equals to A ni naik ke sini. Kita nak hilangkan log. Daripada ada log, nak hilangkan log. Nak jadikan dia indices. So, mestilah A ni akan tendang C ke atas. So, A to the power of C. Then, you got the value of lah. Berapa? Sebab tu teacher tendangkan 10 ni jadi kuasa 4. Bukan darab kuasa. Dan bukan anti-log. Student akan confuse. Tiba-tiba, teacher saya nak hilangkan log, saya anti-log lah kan. So, anti-log tu maksudnya kamu shiftkan log. So, that one is wrong lah. Kena ingat balik konsep law of logarithm tu. Hukum log, hukum index tu kena ingat. Okay. So, dekat mana dekat situ kena ingat lah. Dengan teacher recap balik dekat log ni. Macam mana kamu nak tahu, so kena buat banyak latihan lah. So maksudnya kamu punya asas tu dah strong. Dah macam datang je soalan mana-mana, kamu dah boleh score. So maksudnya continuous. Padahal teacher saya tak ada pun dekat linear law ni. Saya tak tahu pun nak kena belajar pasal log. Sebab continuous. Sebab kamu dah belajar dekat chapter 4. Okay. Dekat cert tu kamu dah belajar. Cert pun kamu dah belajar sebelum ni. Okay. So maksudnya continuous lah. Maksudnya kamu kena keep update lah semua dekat ni. Okay, so tu habis cerita pasal linear law and non-linear relation. So settle dekat situ. So teacher akan masuk 6.3. Okay. Alright, so teacher dah explain dekat kamu 6.1, 6.2. So the last subtopic kita adalah 6.3. Okay, so 6.3 ni dia adalah application of linear law. Okay, ni dah settle, this one dah settle. Ni, application of linear law. Mesti kena ada application. So maksudnya kita nak apply dekat mana linear law ni? Okay. Lepas tu dekat sini application ni memang kamu akan akan tengok yang dekat graf punya lah. Okay. So dekat sini teacher just nak bagi example yang dia bagi dekat application of linear law. So teacher tertinggal P So application of linear law ni. So dia bagi contoh dekat sini. Okay, so dia akan bagi satu table dekat kamu. Ni contoh dia. Kita nak apply linear law ni macam mana. So dia bagi T dengan S. 2, 3.9, 4, 20, 6, 48, 8, 88, 10, 141. So dia akan bagi table macam ni. So dia just bagi tahu dekat kamu, the table show the experimental value of the distance travel. So this one is distance. Sini distance. Lepas tu and the time taken. Distance ni dalam meter. Ni dalam meter. Okay. So the time taken in second. This one in second. Lepas tu dia bagi tahu lagi, it is known that S and T are related by the equation. Okay, so dia bagi equation of this. Okay, relation dia. Equation dia S equals to PT square plus QT. Okay, where P and Q are constant to be determined. So kita nak cari. Dia bagi tahu P and Q ni untuk kita nak carilah. Okay. Lepas tu convert the non-linear equation to the linear equation. So daripada non-linear kepada linear equation. Soalan dia macam tu je. Dia suruh convert the non-linear equation
kepada to the linear equation. Ni first soalan dia. Alright. So daripada non-linear ni kepada linear equation. So kita nak convert dia. Okay, so teacher tunjuk kat sini. S equals to PT square plus QT. Daripada non-linear kepada linear. So everything ni semua sekali teacher divide dengan T. Kenapa kena divide dengan T teacher? Sebab teacher nak jadikan T ni satu. Okay, so teacher divide S over T equals to PT square over T plus dengan QT over T. So ni boleh potong, ni boleh potong. Habis. So yang tinggal S over T equals to PT plus Q. Okay. So dekat sini kamu akan dapat ni S over T as a teacher asingkan PT plus dengan Q. Sebab dia ada in term of T dengan in term of T lagi satu. Okay. Sekejap. Alright, so kita akan tengok kat sini. Bila masa kamu dah dapat ni dah dalam linear equation. Okay. So, even though kat sini ada term T, sini pun ada term T. So, ni kita assume as Y. T ni adalah X. Ni adalah M. So, this one is C. So, dah dalam bentuk linear. Kenapa yang ni dia C? Sebab ni come alone. Seorang-seorang dia je. So, dia duduk hujung sekali, dia adalah C. Okay. So, lepas tu, dia bagi tahu lagi dekat kamu. Bila kamu dah convert, ni soalan nombor 1 lah. Okay. Soalan nombor 2, dia suruh use a scale of 2 cm to 2 second. So, maksudnya nanti kamu kena draw graph lah. Okay. Draw a best fit line graph. So, graph dia, plot a graph S over T against T. So, maksudnya kat sini adalah S over T. Sini against T. 0. So, nanti teacher akan tunjukkan graph dekat sini lah. So, nanti kamu boleh tengok graph sini. Contoh graph yang kita dah draw lah. Sebab kalau teacher nak draw dekat sini, dia tak nampak sangat lah. Okay, so nanti kamu boleh tengok dekat tepi ni. Contoh graph S over T yang kita dah draw based on scale lah. Sebab dekat sini kita tak boleh buat betul-betul scale dia kan. So nanti kamu akan tengok dekat tepi ni yang akan ada attachment. Dekat sini graph dia. Contoh graph a straight line S over T against T. Okay. So, macam mana nak dapatkan graph yang ni? So, kamu kena based on this lah. Sebelum kamu nak lukis graph tu, sebelum kamu nak dapatkan graph yang straight line tu, so, kena lukis table dulu. Table ni ada markah ke teacher? Ada. Of course ada markah. So, dekat sini, S over T first. So, ni yang table given kan? So, ni table yang kamu buat sendiri. Sebab apa kena buat lain teacher? Sebab nak bagi senang untuk kamu nak draw graph tu. Graph tu ada markah dan table ni pun ada markah. Dekat T terus ambil je 2, 4, 6, 8, 10. Okay. So dekat sini S over T, so maksudnya 3.9 kamu divide by 2. So 3.9 bahagikan dengan 2 dapat dekat sini. So teacher tunjuk siap-siap 1.95. Sini 20 bahagikan dengan 4 5. 48 bahagikan dengan 6 dapat 8. 88 bahagi 8 11. Last one 141 divide by 10. So 14.1. So barulah kamu label lah dekat sini. So kamu draw dekat sini. So ni teacher tunjuk contoh yang graph tu nanti. Okay.
lepas kamu dah draw everything, ni contoh yang teacher dapat lah. So akan dapat, so graf yang kamu tengok tu, so dia punya cut dia, okay, cut dia dekat x-axis dia kat bawah ni. Okay, so